أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى من القول والعمل في طاعتي إنك ذو الفضل العظيم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا ناصرا. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. وقل ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لسان صدق في الآخرين. قال المصنف تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Kita masuk dalam masalah yang ke-48. Jadi yang masalah ke-48 ni jarang berlaku, cuma masalah bila berlaku tu ada penyelesaiannya. Jaranglah nadir berlaku. Dan tak pernah pun kalau sesak macam mana pun jarang jugalah berlaku. Tapi kita mengajilah nah. Kalau kena esok kita dah lalui benda-benda macam ni, kita sudah mengaji, maka terlepaslah kita, selesai kita masalah, kita boleh atasi dengan baik. Jadi masalahnya makmum tidak dapat sujud di atas bumi. Sujud tu bersama imam. Kerana apa? Kerana kesesakan. Sesakan tu bukan kaitan mutu, kerana kesesakan manusia. Pada mana? Pada sembahyang Jumaat. Dulu kita bicara tentang sembahyang lain. Ni tentang sembahyang Jumaat. Kalau kita pergi tempat yang ramai, majlis masjid yang ramai, tak kiralah di Mekah ke, di Madinah ke, kalau di India, Pakistan tu ramailah, tak macam kita. Tanah ramai, sembahyang orang ramai depa. Kalaulah berlaku kesesakan macam ni terjadi, dia tak boleh nak sujud. Kita tengok apa penyelesaian yang diterangkan oleh musannif kita. Apabila dihalangi dengan kesesakan orang ramai pada sembahyang Jumaat, orang ramai sesak. Daripada sesak tu, daripada apa? Daripada sujud di atas bumi, serta sujud itu bersama imam pada rakaat yang pertama, dan boleh ia sujud di atas belakang manusia, maka hendaklah dia sujud di atas belakang mereka. Itu dia. Malam ni kita jumpa boleh sujud atas belakang orang kalau kita sesak, tapi syarat sujud tak adalah. Dia sujud tak boleh lari juga. Syarat sujud dia mesti kena punggung kita tinggi daripada kepala, nak sujud atas orang pun. Kalau tak boleh punggung atas kepala, dia tak disyarat, dia tak dinama sujud, dia nama menerak. Kalau menerak tak boleh, dia nama sujud. Apabila dihalangi dengan kesesakan orang ramai pada sembahyang Jumaat, sesak tu nak boleh tak apa-apa daripada sujud di atas bumi, macam sekitar sujud biasa ni lah, tak boleh nak sujud berserta-serta imam, rakaatlah dalam rakaat pertama, dan boleh ia sujud di atas belakang manusia. Kalau dia boleh sujud di atas belakang manusia, maka hendaklah ia sujud di atas belakang mereka. Depa duk pimai depan kita tu, ada belakang boleh sujud, bolehlah. Dan boleh juga ia sujud di atas tangan mereka. Kalau kata ni duk tangan duk pegang, duk atas tu. Kaki mereka dah ramai ni, tak kira lah. Dan baju mereka,
Daripada duduk depan kita tu ramai sangat, tangan kau apa banyak tu, duduk ramai lah, kita boleh sujud. Sembahyang kalau ramai tu buat kena. Daripada duduk ramai-ramai kita tak ada ruang. Macam kita sembahyang di, contoh kita masuk raudah ramai. Masuk raudah kita nak sembahyang, kita abanglah kat tuan. Orang depa duduk tikaf tu, kita masuk nak sembahyang memang tak ada tempat. Kalau kita pergi memang tak ada tempat nak sembahyang. Tapi kita abang Syekh solat. Dia orang kena dia bagi can kat kita, sembahyang sunat kan sembahyang apa. Iya, lepas tu pas sembahyang kalau nasib baik kita dia hadas. Bila kita duduk tentu, kalau tak boleh kita kena keluar roh lah. Keluar lah. Kita nak sembahyang tempat tu nak ambil barakah. Tapi kalau dah ramai macam ni, daripada duduk ramai-ramai kita nak buat kena, takkan nak selok. Sembahyang atas, sujud atas tangan depa pun tu. Ada kelakuan sujud. Kalau kita di atas tangan depa tu, adalah kelakuan kita. Punggung kita tinggi semua. Dengan syarat bahawa ia boleh melakukannya, sujud tadi, dengan kelakuan secara sujud, iaitu dengan bahawa adalah ia di atas tempat yang tinggi. Kelakuan sujud ni mesti punggung kena tinggi daripada badan kepala lah. No? Kalau kita piduk sor gitu tak boleh. Dia mesti punggung kita kena tinggi daripada kepala. Di atas tempat yang tinggi, dengan sekira-kiranya apabila ia sujud, terangkatlah punggungnya ke atas dan kepalanya rendah menjunam ke bawah. Itu sujud. Boleh buat macam tu, tak ada masalah. Bolehlah sujud. Dan apabila ia boleh sujud seperti demikian itu, tetapi ia tidak sujud, maka ia termasuk orang-orang yang takalluf tanpa uzur. Tidak ada takalluf, tidak ada syarat bagi dia 3 rukun panjang. Kalau dia boleh sujud, kalau macam hak kita kata tadi, sujud dia belakang orang, sujud atas tangan orang, sujud atas baju orang, no? Sujud atas kaki orang, dia tak buat. Dia tidak termasuk dalam orang-orang yang takalluf. Takalluf ni makna kata 3 rukun panjang lah. Dia tak termasuk. Makna kata dia cuai. Dia kena sujud lah. Dan jika tidak boleh juga sujud, hak macam tadi pun tak boleh. Ramai juga orang di atas bumi dan atas belakang orang, maka mengikut kaum yang sahih, ia boleh tunggu sehingga hilang kesesakan. Ni penyemak sembahyang Jumaat ni. Duk cerita masalah sembahyang Jumaat, bukan sembahyang fardu. Sebab sembahyang Jumaat dia ada 2 rakaat je, kan lama. Kita nak kisah dia 2 rakaat je. Nak tengok rakaat pertama kalau kita boleh tu, okeylah. No? Jangan apa? Dia kata, jika tak boleh juga dia sujud macam kita baca tadi, kita habaq tadi, tambah senah habaq, dan atas belakang orang pun tak boleh, atas bumi pun tak boleh, maka mengikut kaum yang sahih, no? Yang boleh, yang ramailah para ulama, ia bolehlah tunggu sehingga hilang kesesakannya. Tunggu sat, kuat-kuat tak hilang lah, hilang pergi main-main dia boleh. Dan jangan ia sujud, tunggu sampai tu, dan tu jangan tu sampai dalam tu kolom tu lagi tu, sehingga hilang kesesakan, dan jangan ia sujud. Kalau tak boleh jangan sujud lah, dengan cuba-cuba nak sujud dah kita yakin tak boleh dah. Dan apabila boleh sujud, dah hilang orang tu, sujudlah. Ni dia nak main masalah lain pula ni. Tok Imam bukan nak tunggu kita, kan? Tok Imam tak tunggu kita, dia baca dia lah, dia bukan tahu kita sujud tak sujud. Masalahnya kita sekarang berdepan dengan Tok Imam. Tok Imam dia bawa aja, dia baca tadi, dia sujud dah. Bermakna rakaat pertama tu nak selesai, nak habis dah ni, dia bangun dah, dia nak baca rakaat kedua dah. Kita tak boleh sujud lagi. Itu masalah dia tu. Kita duk tunggu orang duk sesak pergi hilang tu. Tok Imam dia bukan tunggu kita dah, dia nak bangkit dah. Dia sujud saja, lepas tu dia bangkit. Apabila dia boleh sujud, sujudlah ia. Dan apabila selesai ia daripada sujud, maka kedudukannya duduk orang tu serta imamnya. Maka kedudukannya serta imamnya ada 4 hal keadaan. Itu dia. Dia dengan tu imam tu duduk di mana? Ada 4 keadaan dalam masalah ni.
Dalam masalah orang yang boleh sujud atas belakang, dia tak mau apa ni, dia boleh sujud. Kemudian atas belakang orang kalau sesak, dia boleh sujud atas belakang, atas kaki, atas tapak tangan, atas baju kawan tu. Boleh selesai masalah dia, kan? Tapi kalau dia tak selesai juga, orang duk pimai-pimai tak ada can nak sujud dalam jemaah ni, bahawa dia pun tunggu sat, lepas tu orang selesai, dia boleh sujud. Bila dia boleh sujud tu bermakna Tok Imam mangkun dah. Takkan Tok Imam nak tunggu kot, kan? Dalam tu dia ada 4 masalah, ada 4 hal. Dia dengan Tok Imam tu, dia dengan imam tu ada 4 hal. Kita tengok apa dia kata. Iaitu jika makmum itu dapati imamnya pada rakaat kedua. Habislah mesti sampai rakaat kedua dah, tak kala Tok Imam tu nak tunggu, kan? Kita baru boleh sujud 2 kali, Tok Imam tu dah bangkit dah 2 rakaat kedua dah. Jika makmum itu dapati imamnya pada rakaat kedua, maka hendaklah ia makmum tu membaca sertanya dan rokok. Kalau dia dan tu Tok Imam duduk rakaat kedua, duduk bangkit dah, Tok Imam mesti bangkit dah rakaat kedua. Dia boleh baca Fatihah apa semua, kemudian dia rokok bersama dengan imam. Dan jika imam itu rokok sebelum makmum sempurna bacaan Fatihahnya, tu 2 wajah. Hak wajah pertama tadi, dia bangun-bangun, dia boleh duduk bersama dengan Tok Imam rakaat yang kedua. Center lah tu. Jadi balance lah balik. Balance balik lah. Dia boleh duduk Tok Imam dia baca Fatihah, ayat apa semua dia boleh baca Fatihah, kemudian dia Tok Imam rokok, selesai masalah dia satu. Tapi jika imam itu rokok sebelum makmum sempurna baca Fatihahnya, dia naik tu, naik daripada sujud tadi, Tok Imam pun danlah dia baca Fatihah sikit, katalah sebelum sempurna baca Fatihah, mana kata dia dan baca lah, makmum tadi ni dia baca iyyaka apa ni, alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim ke, ataupun alhamdulillah rabbil alamin ke, dia baca sampai tahun tu, Tok Imam pun rakaat kedua. Ni hak selesai masalah takbirah. Ni masalah dia duduk rakaat kedua. Sebelum makmum sempurna apa, dan jika imam rokok sebelum makmum sempurna bacaan Fatihahnya, ni masalah yang kedua. Hak pertama tadi selesai, maka ia mendapat hukum masbuk mengikut kaum yang asih. Jadi dia kena, bila dapat hukum masbuk, dia tak gaduh baca Fatihah dah, berhenti Fatihah macam tu, boleh dah dia memotongkan bacaan Fatihahnya, iaitu memberhentikan Fatihahnya dan terus rokok serta imamnya, dan gugurlah bacaan yang baki itu daripadanya makmum tu. Faham tak? Dalam tadi, dalam dia ada 4 wajah. Satu wajah dia kata kalau dia baca duduk dalam rakaat pertama tadi sesak-sesak, kemudian dia tunggu hilang habis sesak, dia sujud, dan sujud dia bangkit-bangkit, Tok Imam duduk rakaat kedua lagi. Duduk rakaat kedua, kemudian dia boleh baca Fatihah sempurna dengan Tok Imam, kemudian dia rokok. Okey, selesai masalah. Lepas tu dia kata pula, jika imam tu rokok, dia naik-naik dan baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Tok Imam pun Allahu akbar, maka dia kena potong bacaan Fatihahnya. Potong makna berhentilah. Berhenti Fatihah tu, dia rokok bersama imam, kemudian dia sudah kira masbuk, maka dia gugurlah bacaan baki Fatihahnya yang tu. Dia jadi dapat 2 rakaat lah ni. Ni masuk rakaat kedua ni. Selesai masalah dia. Hak wajah pertama ni. Kalau kita duduk ke tahap tu, kita sudah selesai masalah dia. Masalah sesak tadi pun kita selesai dah. Masalah yang kedua pun kita selesai. Itu satu orang, jenis satu orang, satu kau, satu yang masalah. Kemudian yang kedua pula, jika berlaku macam ni pula. Tadi kalau dia berlaku macam tu, kalau jadi kat kita. Ni kalau jadi macam hal nombor 2 pula. Apa wajah dia? Jika makmum itu dapati imamnya dalam rokok rakaat yang kedua, maka mengikut kaum yang asih, bahawa gugurlah bacaan Fatihahnya kerana ia tidak sempat mendapat baca Fatihah. Kemudian mengikut zahir pendapat ulama,
ia dikira memperolehi rakaat yang kedua itu, dia memperolehi rakaat yang kedua dengan ini rokok walaupun ia tidak sempat bertamakninah serta imamnya pada rokok itu. Di dalam masalah Jumaat, dalam masalah Jumaat berselahan dengan hal makmum yang masbuk, maka ia wajib bertamakninah serta imam padanya. Itu wajah yang kedua, lebih ringan sikit. Kalau kita masbuk, kita pastikan kita masbuk ni, kita bukan masbuk, kita masuk dengan dia, muafiq dengan dia Jumaat, tapi kita dah berlaku kesakan, kita akan ambil puncak awal. Puncak awal berlaku kesakan pada rakaat pertama. Dia kata, jika makmum tu dapati imamnya pada rokok rakaat yang kedua, masuk dah rokok dah, dia bangkit tu imam rokok dah, maka mengikut kaum yang asih bahawa gugurlah bacaan Fatihahnya kerana ia tidak sempat mendapat baca Fatihah. Dia langsung tak dapat baca Fatihah, dia naik tu imam rokok dah. Kemudian mengikut kaum yang mengikut zahir pendapat ulama, ia makmum tu dikira memperolehi rakaat yang kedua ini dengan ini rokok walaupun ia tidak sempat bertamakninah. Ingat no, syarat masbuk dia mesti bertamakninah dengan imam. Tetapi dalam masalah ni, kalau kita terjadi kepada kita boleh pakai pendapat ni. Yang kedua, bahawa kalau kita bangkit tu imam ni sembang Jumaat, bangkit tu imam tu dah rokok dah, kita pun rokok, tapi rokok kita tak ada nak bersempat tamakninah dengan imam, maka kita dikira juga dapat Jumaat tu. Lain pula dia kata berselahan dengan hal makmum yang masbuk. Kalau kita masbuk tak boleh. Hak ni mungkin kerana kesesakan rukhsah yang dibagi dalam hukum fiqh. Hal makmum yang masbuk, maka ia tidak wajib bertamakninah serta imam padanya. Maka ia wajib bertamakninah serta imam padanya. Kalau dia masbuk, dia mesti kena bertamakninah dengan imam. Kalau tak ada bertamakninah dalam rakaat, maka tidak dikira rakaat tu. Ini masalah ni. Selesai masalah tu yang kedua. Kalau kita duduk dalam keadaan wajah ni lah. Kemudian dalam wajah yang ketiga, jika ia makmum dapati imamnya telah selesai daripada rokok, tu dia 3 peringkat tu. Hak tadi baru nak masuk rokok, hak ni dah rokok masuk tak boleh tamakninah, hak ni selesai pula rokok, selesai pula rokok, ni selesai rokok. Ini bicara tentang dia apa ni, tengok di belakang balik. Jika tidak boleh juga sujud di atas bumi, di atas belakang orang, maka mengikut kaum yang sah ia boleh tunggu sehingga selesai dan jangan ia sujud. Dan apabila ia boleh sujud, sujudlah ia. Apabila ia selesai daripada sujud, maka kedudukannya serta imamnya ada 4 hal keadaan. Dia sudah sujud dah, nak bangkit dah, ni balik sini tengok. Jika ia dapati imamnya telah selesai daripada rokok, maka wajib ia mengikutnya pada apa yang imam ada padanya. Tak kira lah, kalau dia bangkit tu imam selesai dah rokok, dalam Jumaat dia selesai dah, tu imam selesai rokok, dia kena ikut apa yang tu imam tu ada. Tu imam tu duduk tang mana? Duduk tang i'tidal, duduk tang i'tidal serta tamakninah ke, ataupun dia duduk dalam keadaan sujud ke, ikutlah. Kena dia bangkit dia kena buat macam tu. Kalau tak imam tengah doa i'tidal, dia i'tidal lah. Kalau tak imam tu sujud, dia pun kena turun sujud lah. Dan ia makmum tidak dikira memperolehi rakaat tu. Dia tak dapat rakaat tu. Ni rakaat kedua. Rakaat kedua, dia tak dapat rakaat tu. Sebab dia tadi dia takat rokok, diberikan takat rokok aja. Ni dia tak boleh rokok bersama imam. Imam dah rokok habis dah, tu imam dah nak turun sujud dah, ataupun tu imam dah i'tidal dah, dan hendaklah ia bangun selepas salam imam kepada rakaat yang kedua, dan ia menjadi Jumaat dengan rakaat yang pertama.
Dan dia mendapat rakaat Jumaat yang pertama. Hak tadi dia dapat, hak sujud tadi. Ya, faham tak? Dan hendaklah ia bangun selepas salam imam kepada rakaat yang kedua, dan ia mendapat Jumaat dengan rakaat yang pertama. Tadi dia dapatlah pasal dia sujud tadi, dia naik tadi dalam keadaan sesak. Ni dah catat dalam rakaat kedua, dia sudah dapat rakaat pertama. Kita dapat Jumaat rakaat pertama, dapat Jumaat dah. Kalau kita dah dapat rakaat pertama dalam Jumaat, kita dah kira dapat Jumaat dah. Bersambung tu. Bersambung. Kalau ada orang main sambung di belakang lagi, dia boleh dapat Jumaat sampai habis waktu. Kemudian yang keempat, jika ia dapati imamnya telah memberi salam. Tadi rokok mentadan. Nombor 3. Dah tak ada rakaat dah. Ni dah bagi salam pula daripada rakaat yang kedua. Maka ia tidak dikira mendapat Jumaat lagi. Tak ada dah 2. Kerana ia makmum tidak sempat menyempurnakan baginya satu rakaat pun serta imam. Berselahan kalau ia mengangkat kepalanya daripada sujud, kemudian imam memberi salam, maka ia dikira mendapat satu rakaat walaupun ia tidak membaca tasyahud serta imamnya. Ini kalut sikit, no? Jika ia dapati imamnya sudah memberi salam, dia naik tu, dia duduk rakaat pertama dah. No? Tadi dia bicara rakaat pertama ni, dia dapat rakaat pertama. Dia kata tidak boleh sujud di atas bumi dan di atas belakang orang. Maka jika dia tidak boleh sujud, dia duduk rokok dah ni, dia rokok dah. Faham tak? Dia rokok yang pertama dah, rokok pertama bersama imam dah. Kemudian dia nak cari sujud, dia tak boleh. Kemudian kalau dah tak boleh juga, maka dia kata kalau dah dapat sujud tu, maka sujudlah dia. Maka selesailah daripada sujud, maka kedudukannya. Dan apabila selesai daripada sujud, dia bangun tu, dia sudah dapat rakaat pertama. Kemudian jika ia dapati imamnya telah memberi salam daripada rakaat yang kedua, maka ia tidak dikira mendapat Jumaat lagi, kerana ia makmum tidak sempat menyempurnakan baginya satu rakaat pun serta imam. Jadi dia tidak boleh rokok bersama imam, dia tidak kira dapatlah. Berselahan kalau ia mengangkat kepalanya daripada sujud, imam memberi salam, dia bangkit tu, naik rakaat kedua, tak ada dah tak dapat dah tu, imam dah bagi salam dah. Tapi kalau dia bangkit tu, dia dapat sujud, kerana berselahan dia kata kalau ia mengangkat kepalanya daripada sujud, kemudian imamnya bagi salam, dia sempat sujud bersama imam, maka ia dikira mendapat satu rakaat, dan walaupun ia tidak membaca tasyahud serta imamnya, maka ia dikira mendapat satu rakaat. Ini pada masalah Jumaat, rukhsah yang diberi kepada Jumaat, maka dia juga dapat satu rakaat kalau dia masuk pada rakaat yang kedua. Dia kira dapat juga. Jika ia tidak boleh sujud atas bumi dan atas belakang orang, maka mengikut kaum yang sah, ia boleh tunggu hingga selesai kenusan dan jangan ia sujud. Dan apabila ia boleh sujud, sujudlah ia. Dan apabila selesai ia daripada sujud, maka kedudukannya dia dengan tu imam tu ada 4 hal keadaannya. Dia boleh sujud. Dia apa? Kalau dia boleh sujud, dan sujud dah. Apabila selesai daripada sujud, kalau dia boleh sujud dia selesai tu sujud, tu imam pun bagi salam, maka dia dapatlah rakaat tu satu. Dan walaupun ia tidak membaca tasyahud serta imamnya. Itu adalah 4 wajah dalam kedudukan kita, kesesakan kita dalam masalah kita semayang Jumaat yang tidak boleh sujud di atas bumi bersama imam. Kemudian yang ke-49, ya, dia hukum mengubah niat di dalam semayang. Ubah niat. Kita mai tengok kita semayang seorang,
Kemudian satu lagi kumpulan mai ramai. Sembahyang fardu. Ini sembahyang fardu ni bukan jemaah lah. Habis dah buat jemaah. Sembahyang fardu. Kita nak ambil jemaah. Sembahyang seorang je, tak ada pahala jemaah. Kemudian mai lah 4-5 orang sembahyang. Mai duk takbir. Kita dibolehkan niat jadi sunat, maka kita keluar dengan salam lah, jangan keluar pergi macam tu je. Bagi salam, buat potong jadi 2 rakaat, bagi salam, kemudian kita masuk dalam jemaah tu. Dapat pahala, nak ambil pahala jemaah. Kita tengok apa dia kata. Kali kalau ubah niat lain tak boleh, kalau fardu nak pergi sunat tak boleh. Sembahyang ubah niat kepada fardu lain pada sunat tanpa uzur tak boleh. Saja-saja nak ubah tak boleh. Apabila seorang itu bertakbiratul ihram dengan niat sembahyang fardu, kemudian ia ubah niatnya kepada fardu yang lain. Mula sembahyang lohor, niat tu sembahyang lohor, rupanya sembahyang asar, ubah biasa pula dalam sembahyang tu. Kemudian ia ubah niatnya kepada fardu yang lain, ataupun dia ubah kepada sunat tanpa uzur, saja-saja pergi ubah. Atau bertakbiratul ihram dengan niat sembahyang sunat, akas dia balik, terbalik. Kemudian ia ubah niatnya kepada fardu. Duduk sembahyang sunat elok, sembahyang fardu maghrib lah nak. Tambah lagi satu lah. Tak kena buat dah maghrib lagi. Mula-mula sembahyang 2 ya sunat. Lepas tu naik buat pergi maghrib lah. Buat 2, buat 3, buat 1 lagi lah. Macam malam sembahyang sunat awal maghrib. Lepas bang, walaupun tidak ada ulama mengenai Nabi kata boleh sembahyang lah kalau di antara bang tu ada sembahyang sunat. Boleh lah nak sembahyang sunat. Ada setengah tak ada, tak buat. Mazhab kita buat lah. Siapa yang nak buat lah. Jangan duk petikai. Di antara bang dan iqamah tu kita boleh sembahyang 2. Kalau hak tetap tu ada yang muakkadnya sampai 4. Ada yang 2. Dia sembahyang sunat. Dia niat sembahyang sunat. Kemudian dia ubah pada niat kepada fardu atau sunat yang lain, ataupun pi sunat lain. Dia buat sunat mutlak, pi buat sunat lain. Maka sembahyangnya tidak sah dan batal. Jangan diubahlah. Maka apabila ia bertakbiratul ihram dengan sembahyang fardu, ini masalah lain pula. Tadi masalah tetap dah tu. Kalau kita niat fardu, kita jangan ubah pi niat sunat lah. Ataupun niat sembahyang sunat, nak pi ubah sembahyang fardu. Ataupun sembahyang sunat ni ubah pi sunat lain. Tak boleh lah. Duk sembahyang sunat elok-elok, pi ubah sembahyang sunat tasbih. Contoh. Tak boleh lah. Tak lah. Kita niat lain, pi buat lain. Lain pula dia lafaz niat. Salli fardhu zuhri. Lepas tu dia nak takbir sembahyang lohor, sembahyang asar. Sembahyang asar tersilap. Tu tak apa. Niat dia lepas niat tu lohor. Lepas tu dia niat aku niat asar. Lepas niat lohor. Tu dimaafkanlah pasal dia silap. Dia bukan niat dia niat lohor, dia niat asar juga. Tapi lepas niat dia tu masuk lain. Dimaafkanlah. Jangan niat pi niat lohor, lepas niat lohor pi sembahyang asar. Sedangkan sembahyang tu sembahyang lohor. Tak boleh. Sembahyang zuhur, ni orang dengar lah rakaman yang lohor pula, lohor mana ada. Lohor ni bahasa kita lah, bahasa orang Kedah. Sembahyang zuhur, lohor apa ni, depa komplain pula mampu kita. Kalau sembahyang lohor, nama ada sembahyang lohor, mana nak sah sembahyang lohor? Ada sembahyang lohor, tak ada sembahyang zuhur. Ada daripada dengar kalau macam ni duk rakam ni orang dengar, sembahyang lohor mai tak mana pula dah. Bukan sembahyang lohor lah, bahasa kita Kedah ni lohor lah. Mana sembahyang lohor ah? Sembahyang zuhur. Bahasa tu takut lah ni.
Lah ni depan akak pula. Ya, ada komplain tak apalah nah. Kita mengaji. Kadang-kadang bahasa kita tu dia kita guna bahasa kita tapi niat zuhur lah. Maka lohok tak ada. Zuhur. Asak tak ada. Mayasak. Mana ada mayasak? Semayang asar. Ini mayasak. Mayang apa? Mayang sujud sejadah. Mana ada semayang sujud sejadah? Mayang subuh pagi Jumaat disunahkan kita buat sujud sajadah, baca alif lam mim. Tu jelah. Jadi kita guna bahasa tu nak mudah faham. Ini masalah lain pula. Maka apabila ia bertakbiratul ihram dengan semayang fardu. Duk elok ni semayang fardu, niat betul lah. Iaitu dengan bersendirian, munfarid. Semayang seorang-seorang. Mai ni tak ada siapa pun, kita semayang kita seorang lah. Bang pun bang dah, qamat pun qamat dah, kita jadi imam, kita jadi bilal lah. Itu duk tunggu siapa pun tak mai, aku tadi qamat dah. Bang dah jadi bilal, ni nak kena jadi imam pula. Qamat pula jadi imam. Kita jadi bilal, kita jadi bang, jadi tok imam. Kita jadi makmum. Kita seorang. 3 kita ambil itu. Lepas itu duduk semayang elok, kemudian diiqamatkan untuk semayang Jumaat. Bukan Jumaat tu. Maka ia ubah niat dalam hatinya kepada semayang sunat. Bolehlah. Dan memberi salam ia daripada selesai 2 rakaat. Kalau 1 rakaat tak ada. Semayang sunat kena 2 rakaat. Ubah niat pergi jadi sunat mutlak ke apakah? 2 rakaat. Lepas tu duduk bagi salam. Sebab apa? Sebab kita nak ambil fadilat berjemaah. Hukumnya nescayalah harus hukumnya. Harus tu boleh lah. Harus boleh. Seperti mana yang dinaskan di atas oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i kata boleh kita ubah niat. Kalau kita syaratnya kita kena matikan dia dalam 2 rakaat bagi salam. Jangan keluar pergi macam tu je. Tak boleh. Semayang ni tak boleh keluar. Kecuali batal itu bolehlah. Kalau saja-saja nak Allahu Akbar sekali. Allahu Akbar. Macam semayang raya Allahu Akbar. Macam semayang banyak tu. Tak boleh lah. Kita saja Allahu Akbar sekali baca. Tak saat niat aku betul tu. Allah Akbar pula masuk pula 3 kali dah. Tak boleh buat begitu. Kena yakin betul kita dah masuk, kerana siapa yang duk mengajak kita dalam was-was dalam sembahyang melainkan iblis lah. Orang lain tak ada ajak, tak ada di belakang kata, "Oi, sembahyang takbir tak sah," tak ada. Dia tak pernah tengok kita sembahyang pun duduk di belakang. Iblis lah dia masuk hati kita, dia waham hati kita. Dia takbir sah tahu. Kita pun lapas balik. Kalau kita buat macam tu, ulama mengatakan kita telah membatalkan sembahyang kita. Haram kita buat macam tu. Kemudian masuk yang kedua, takbir yang kedua tu membatalkan sembahyang yang pertama. Kena takbir lagi sekali 3. Ada saya baca dalam ni. Dulu kita jumpa dah. Ada kita baca dah itu hari. Jangan buatlah dalam sembahyang. Apa-apa tabi'i yang luar semayang kita jangan buatlah, kita jangan bawa masuk dalam semayang. Kalau ada apa-apa yang terlintas dalam hati kita, itu adalah waham daripada waswas daripada syaitan. Berlindunglah. Sebab tu kita nak semayang kena mohon perlindungan Allah daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila kita serah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam. Maka Allah akan lindung kita. Kita minta dekat Allah, aku berlindung dengan nama Allah. Minta dekat Allah daripada siapa? Daripada syaitan yang direjam. Maka Allah akan lindung kita. Ni kita semayang tak ada kalut. Tambah-tambah dia buat kerja menega ke apa ke, dia buat kerja kalut. Mai Allah Akbar. Auzubillah pun tak. Apa pun tak, mai Allahu Akbar. Tu kan jadi macam-macam. Baca Fatihah pun tak ikut dia punya
dia punya hukum-hukum dia dalam Fatihah. Kalutlah, nah, sebab kita letakkan hak dunia dulu kepada di hadapan kita, sedangkan kita sudah munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita main-main dalam sembahyang kita. Payahlah Tuhan nak bagi hidayah dekat kita. Payahlah Tuhan nak lindung kita. Walaupun kita munajat dengan Allah tapi kita tak minta. Minta tu makna kata hati kita 7 bulan. Tawakal terus kepada Allah dalam sembahyang, sebab dalam sembahyang ni macam-macam ada godaan. Nafsu, iblis, semua goda. Sebab bila kita diam, justru juzuk badan kita ni, bila kita diam, dia mesti akan ingat benda lain. Bila kita diam mesti. Kalau kita main bola ada kita ingat apa tak? Kita main sepak raga, kita main bola, kita main dengan cucu, main dengan anak, main dengan isteri, dengan suami, apa semua duduk sema, ada kita bikat lain? Tak ada. Kita tak tumpuk tu. Tapi bila kita duduk diam, oh dia main macam-macam. Benda yang tak sepatut ingat pun, tak patut pada diri kita pun kita ingat. Kita boleh bayang kita sebagai pemain sepak bola lah bayang. Oh kalau tadi hak jenis tengok bola. Kalau aku tangan aku skor kok ni, masuk kat ni. Tu. Dia boleh bayang dia boleh jadi pemain bola, sepak bola masuk kat tu. Kalau hak jenis menega pula dia cari macam-macam dia punya politik, untuk politik lah orang panggil, mainan untuk nak menjuruskan kita daripada lara sembahyang. Sebab sembahyang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba datang kepada nak munajat dengan Allah, dipanggil cara terhormat dan dibuka pintu hidayah kita, tapi sayanglah kita cuai dalam tu. Hal ni lagi hebat. Hal ni jarang berlaku, tapi kalau berlaku pelik. Kalau berlaku pelik. Kalau tak betul-betul jadi payah, jadi penin. Hal ni lagi hebatlah. Tak apalah, masa ada kita perhabis bang ni. Panjang dia pun sebagian nak ambil ilmu. Kalau berlaku, kalau kita mau macam tu, kita akan dapat pahala. Kalau kita tak mau, kita muparakah. Cerita habis, senang. Kalau dia mau parakah semua, tak ada bab kita. Tak ada pak ya. Mau parakah, sakit, mau parakah. Senang habis. Habis masalah, mau parakah. Senanglah. Tapi kalau ada orang buat macam ni, boleh atau tak boleh, ganjil atau pelik, kita tengok. Makmum diberi pilih di antara mufarakah dengan imam ataupun berdiri menunggu imam. Empat rakaat ni kalau berjadilah dan pernah terjadi, tapi tak jadi pada rakaat pertama, ada jadi pada rakaat yang lain. Ini jadi pada rakaat pertama. Tuan-tuan parti tengok, dan kalau tak betul tuan-tuan peringat saya, pasal dia panjang. Dia panjang, kita sama-sama mentelaah tengok. Parti betul-betul, tapi tak parti pun malah muparakah je lah. Itu senang lah. Ngaji apa banyak-banyak, muparakah senang, habis cerita, balik. Hampa duk puasa hampa punya pasal lah. Makmum bila diberi pilih, diberi can lah ni, diberi pilih, di antara mufarakah, kita jenis baca kalut. Kalau baca orang lah kitab tok guru, dia lambat, kita ni baca jenis 3 dalam 1. Kalau duk mufarakah dengan imam, tak kira lain habis. Kita buat 3 dalam 1, cepatlah. Makmum diberi pilih di antara mufarakah dengan imam atau berdiri menunggu imam. 2. Nak mufarakah selesai. Tapi kalau nak tunggu pun, nak mufarakah lagi pun boleh. Nak mufarakah awal pun boleh. Nak tunggu buat dengan imam, tambah sangat mufarakah pun boleh ni dalam 4 ni. Kita parti nampak habis. Masalahnya imam tertinggal baca Fatihah. Bagi makmum lah, bagi imam dia kata dia baca. Yang dulu jadi kan, imam dia rasa dia baca, yang kita duduk subhanallah, duduk tegak dia baca pulun je.
Yang kita kata dia tak baca, makmum duduk belakang semua kata dia tak baca, dia rasa dia baca. Ini masalah dia. Tok Imam pun kadang-kadang kena dengar juga orang. Kita jadi pemimpin pun kadang-kadang orang bawah tegur kena tengok juga. Bukan boleh pakai kita aja. Tok Imam pun orang tegur. Ni Tok Imam tak mau dengar. Dia kata dia betul. Buat kena? Kita belakang nak buat kena? Cerailah dengan dia. Mufarakah lah. Tapi kita tak mau mufarakah. Nak lagi dengan dia. Dia hebat. Tronok lagi dengan dia. Gasak apa? Kita tengok apa jadi. Imam tertinggal baca Fatihah daripada rakaat yang pertama. Tak baca dah. Dan rokok iya. Tak baca terus baca ayat rokok. Yang kita subhanallah. Subhanallah. Dia ada baca ayat. Takkan dia sebut Fatihah. Alif apa? Baca alif lah apa ni? Baca apa? Fatihah lagi. Orang kata apa? Takkan nak sebut begitu. Kita subhanallah lah. Dia ada baca ayat. Dia pedah. Dia pedah dia aja. Lepas tu dia rokok. Maka tidak wajib. Tidak wajib. Dia kata. Tidak wajib makmum memutuskan qudwah. Tak wajib. Tak wajib. Mana kata kalau dia nak ikut pun boleh. Dia nak mufarakah pun boleh. Tak wajib ni mana kata berat belah tak putus lah. Berat belah tak putus, jangan ada pergi mufarakah, jangan ada pergi bercerai, biar pergi dulu. Tunggu dulu. Kita kalau kena tunggu, tuan-tuan kena tengoklah apa dia masalah dia nak buat gimana kalau nak tunggu. Dia tak mau baca dia baca Fatihah, dia rasa dia baca Fatihah. Yang kita kata dak. Maka tidak wajib atas makmum memutuskan qudwah itu, iaitu ikutan dengan imam serta merta. Murid imam ni kita tegur tak mau, kita pun buat kita sendirilah. Jangan. Dia tak wajib lagi. Boleh lagi ikut. Bahkan bolehlah makmum itu menunggu imamnya dan menanggung perbuatan imam itu atas tu sebagai lupa. Tunggu tu imam. Rokok pun jangan, apa pun jangan. Bagi tu imam pergi seorang-seorang dia, biar pergi dia. Sebab apa? Kita tunggu tu atas apa? Atas kita kata tu imam tu lupa. Dia betul. Dia jadi imam, dia rasa dia betul. Yang kita ni, kita taklidkan tu imam tu memang lupalah dah tak baca Fatihah. Ni kita dah bicara tentang tak baca Fatihah. Tapi dia rasa dia baca. Dia baca ayat apa semua, dia rokok, dia sujud, kita jangan ikut. Jangan potong lagi. Jangan mufarakah lagi. Kena tengok apa masalah dia. Nak buat lagu mana kalau jadi lagu ni. Bahkan ia bolehlah makmum itu menunggu imamnya dan menanggung duduk dalam masa tunggu tu. Ingat tu imam tu bahawa tu imam tu yang dia buat depan tu sebagai lupa. Kalau kita ikut tu imam lupa, batal. Kita tak boleh ikut tu imam lupa. Dalam masalah sembahyang tak boleh ikut tu imam lupa. Kalau ikut tu imam lupa, batal. Bukan lupa nurun ekor. Ni duk lupa ya itu tu dah. Ni tu imam ni duk baca tu imam, dia rasa lupa. Dia pergi rasa dia, kita rasa dia lupa, dia betul. Dia rasa diri dia betul, itu masalahnya. Dan tidak boleh ia mengikut imam dalam hal keadaan lupa ni. Kerana lupanya itu tidak dikira, bahkan dia diberi pilih kepada makmum di antara mufarakah dengan imamnya dan terus rokok dan sujud-sujud dengan sendirinya. Tu. Bolehlah kalau masalah lupa ni tu imam lupa, kita nak rokok nak sujud mufarakah boleh, tapi kita tak mau mufarakah lagi. Dan di antara berdiri, itu dia bagi pilihan tadi, tapi masalah yang kita nak baca ni masalah kita tak mau mufarakah. Tidak wajib kita mengaji, kita tak mau, tapi kita nak buat guna. Dan di antara berdiri menunggu imam, apa kita nak buat? Hingga imam sujud dan qiyam bangkit kepada rakaat yang kedua. Tunggulah. Tu imam tu rokok, tu imam tu i'tidal, tu imam tu sujud, duduk antara sujud bangkit rakaat yang kedua. Bagi diri tu imam. Bagi diri kita duduk tunggu tang dua, kita kada rakaat lagi. Kita tak ada rakaat lagi, duduk tunggu tang dua, duduk berdiri lah, bukan tunggu, duduk berdiri tu. Kalau ada 10 orang tak berdiri. Duduk berdiri tunggu.
Yang tu imam ni pun rokok, kemudian tidak sujud, duduk antara sujud, bangkit, rakaat yang kedua. Ni punca. Di masalah lagi rakaat kedua dia nak baca tahiyat awal, kita baru rakaat pertama. Jadi kalau tuan-tuan jadi celawut habis ni. Kena ilham celawut mufakarah, tapi kita tak mau, kita nak baca tentang apa masalahnya kalau kita tidak mufarakah. Dan apabila imam itu qiyam, bangkit dan baca Fatihah rakaat kedua lah, dan terus rokok, maka makmum itu mengikut rokok bersama imamnya. Dia boleh mula balik lah tu. Makmum tadi boleh baca Fatihah dengan imam dia apa semua. Kalau sembahyang jenis jar, dia boleh baca Fatihah lepas amin tu imam. Kalau sembahyang jenis sir ni lohok ke, mana kata dia baca Fatihah lah. Rakaat tu dengan tu imam tu rokok, tu imam apa semua, dia dapat rakaat tu satu. Nisbah pada makmum satu, nisbah kepada imam dua. Dan rakaat ini ialah rakaat yang pertama bagi sembahyang makmum, ingat tu, dan sembahyang imam, dan sembahyang imam, dan apa yang diperbuatkan oleh imam itu termasuk ke dalam perkara lupa juga hak tadi, tidak dikira dengannya. Dan apabila imam terus sembahyang akan rakaat ini, duduk ia dan tasyahud dibina berdasarkan i'tikadnya, dan makmum tidak boleh mengikut imamnya, bahkan hendaklah mengikut terus qiyam. Naklah makmum terus qiyam, bangkit dan tunggu imam dalam keadaan berdiri. Tengok dia kata apa. Dan rakaat ini adalah rakaat yang pertama bagi sembahyang makmum dan sembahyang imam, dan apa yang diperbuat oleh imam itu adalah termasuk ke dalam perkara yang lupa juga, tidak dikira dengannya. Dan apabila imam itu terus sembahyang akan rakaat ini dan duduk ia kerana tasyahud dibina berdasarkan i'tikadnya, i'tikad imam itu pada rakaat yang kedua, maka makmum tidak boleh mengikut imam, bahkan hendaklah terus qiyam, bangkit dan tunggu imam dalam keadaan berdiri. Tak boleh duduk. Tu imam baca tahiyat awal, dia rasa dia betul rakaat kedua, kita tak boleh duduk. Sebab tu kita dah mengaji dulu sembahyang dalam tahiyat awal, kalau tu imam tak duduk, kita boleh bangkit. Tu imam duduk, kita boleh bangkit. Kita ada baca tu kan? Ada sekali tak kita baca sekali dalam masalah tahiyat awal. Kalau tu imam tak buat, kita tak boleh buat. Betul tak? Kita baca dulu. Dia boleh tinggal, dia boleh sunat naik. Ni jumpa balik ni dalam masalah ni. Tu imam duduk baca tahiyat awal, kita bangkit. Kita kalau baca juga atas. Sebab kita ikut tadi, kita rakaat yang pertama, bagi dia rakaat yang kedua. Tu. Dan apabila imam itu selesai tasyahud dan qiyam ia dan membaca Fatihah dan rakaat, tigalah, maka hendaklah makmum itu mengikut rakaat setarnya. Dan apabila imam tadi qiyam pada rakaat yang ketiga dibina berdasarkan i'tikadnya nyatu imam tu, maka tidak boleh makmum itu duduk membaca tasyahud awal di sisi tasyahud awal di sisinya. Kita rakaat kedua, tu imam rakaat ketiga, tu imam bangun, kita tak boleh duduk. Kita tak boleh duduk. Kita baru rakaat kedua kan, dia rakaat ketiga, kita tak boleh duduk baca tahiyat awal. Kita kena bangkit ikut dia. Sebab masalah tahiyat awal dia sunat, kita tak kena buat, bangkit ikut dia. Dan jika ia duduk baca tasyahud awal, nescaya batallah sembahyang makmum tu satu. Dia kata aku baru rakaat kedua, tadi hang ikut apa dia hang mubarakah. Tu imam rakaat ketiga dia tak baca lah. Tadi tahiyat awal dia baca, kita bangun, jadi kita tak ada baca tahiyat lah, tahiyat awal tak baca lah. Dan apabila imam itu terus sembahyang akan rakaat yang keempat mengikut i'tikad dia, tu imam, dan duduk ia akan baca tasyahud akhir, maka makmum tidak boleh mengikut pada tasyahud itu. Makmum tak boleh. Penin. Lebih baik muparakah lah Pak Yawi, senang.
Tapi saya kena baca juga. Sebab kita nak ambil ilmu. No? Kita mengaji malam ni, kita dapat ilmu. Kalau jadi macam ni, kalau kita dah buat ke semua macam ni, maka sembahyang kita dikira sah dan kita dikira orang yang berilmu. Itu saja. Kalau saya masalah, mufarakah lah. Senang, settle. Tapi kalau imam tu duduk rakaat keempat, bagi sangka dia kita baru yang ketiga, kita tidak boleh duduk tasyahud al-akhir bersama dia. Bangun. Bahkan hendaklah terus qiyam bangkit dan tunggu imam dalam keadaan berdiri jika ia makmum tu kehendaki. Boleh juga ia dikehendaki mufarakah saja dengan imam. Tadi dapat satu lagi poin. Kalau dia bangkit tadi, tu imam tasyahud akhir, dia bangkit tu, kalau dia tak mau tunggu, dia boleh mufarakah dah. Ya, dua. Awal tadi dia boleh mufarakah sahabat. Dan kalau kita dah ikut, sampai satu pangkat, kita boleh mufarakah lagi sekali. Kalau tak mau mufarakah lagi, tak mau lagi mufarakah. Kita dah bagi dua chance. Pertama tadi, tu imam dah lupa pada rakaat pertama, kita boleh dah mufarakah. Tapi kita tak mau, sebab dia tak wajib, kita putuskan hubungan lagi, tak apa lagi. Mai sampai rakaat yang keempat pun diboleh pula dia duk baca tahiyat, kita tak kena bangkit. Bangkit tu kita diberi can lagi sekali. Bolehlah kalau nak mufarakah dia tentu. Ada tempat dia di situ. Tempat lain tak ada. Tentu boleh mufarakah lagi sekali. Sebab dia baca tasyahud, kita bangkit, buatlah. Buat satu rakaat lagi, lepas tu kita mufarakah lah, kita baca tahiyat akhir kita sendirilah. Tapi kita tak mau lagi. Kita pun jenis bantah juga, tak mau lagi. Nak dengar lagi. Apa lagi? Ia boleh juga ia kehendaki mufarakah dengan sengaja, mufarakah sahaja dengan imam itu dan terus menyempurnakan sembahyangnya makmum. Faham mana? Tak faham pun faham lah. Panjang nak ulang balik pakai dak lah. Pakai nongkong lah. Tapi faham lah. Takkan tak faham kot. Dan jika ia, dia bagi can mufarakah, tak mau juga mufarakah. Dan jika ia menunggu imam dalam keadaan berdiri hingga imam tu bagi salam, dia tunggu macam tadi juga. Yang tu imam pun tak sedar apa benda apa ni. Rakaat pertama tadi pun apa berdiri, rakaat kedua berdiri, bercanggah dengan aku tu dia ni. Dia tak sedar juga. Maka tidak putus qudwah tu lagi, ikatan itu, dengan semata-mata memberi salam imam itu. Tu imam tu bagi salam, tak putus lagi. Tak putus lagi ikatan tu. Bahkan panjang ceraian itu, panjangnya sehingga selepas salam. Selepas salam tu baru selesai. Takut lagi tu imam sedar-sedar lah, aku tadi hak bawah tadi aku tak baca Fatihah. Tak baca Fatihah, dia pun masuk takbir lain lagi sekali, bangkit lagi sekali. Kita untunglah. Bolehlah kita ikut dia. Sebab dia walaupun 5, dia rasa dia tak, tadi silap satu lagi. Bermakna dia tambah lagi satu lah. Hak dia tadi hak rakaat pertama lara. Lara tu bermakna dia rakaat pertama lara, yang kedua jadi susun ngam baliklah dengan kita 4. Tak baca tahiyat awal itu masalah lain, dia sujud sahwi lah. Masalah rukun masuk, walaupun dia 5, kita nampak dia buat 5, tapi dia sudah sedar yang pertama tu tak masuk Fatihah. Macam kita lah sembahyang 5, orang tengok yang sembahyang 5 rakaat ni sembahyang tak apa, hak baru pula kah? Aku rakaat pertama tadi tak ada baca Fatihah, aku terlupa. Jadi hak pertama tu lara lah. Begitu cerita dia. Oleh demikian, jika makmum itu rokok dan i'tidal pada rakaat itu selepas salam imam yang terlupa, dan kadang-kadang ceraian yang panjang itu diihtimalkan batal khudwah ikutan imam jika ia makmum tidak niat mufarakah, kerana kedua tidak putus ia dengan salam imam yang terlupa. Bahkan panjang ceraian selepas salam. Kita jadi makmum ni, kalau kita nak pisah dengan imam, apa bentuk pun kita niat mufarakah. Nak selesaikan masalah kita, sembahyang kita, nak bagi sahkan sembahyang kita, apa masalah pun kalau kita tak mau ikut imam, kita kena niat mufarakah.
Jangan sekali-kali kita keluar lagu tu. Keluar lagu tu sembahyang kita batal. Walaupun panjang ceraiannya kita tunggu. Kalau kita kadang-kadang dia salam, dia masuk balik. Dalam sembahyang ni ada banyak macam. Dan saya katalah sujud sahwi, kalau tu imam tak sujud sahwi, terlupa kunut apa, dia bagi salam, kita tak boleh bagi salam lagi, kena tunggu sat. Tunggu bagi lama sat, bagi dia duduk ratik elok tu. Kita pun kalau kita fikir panjang dia tu, kemudian kita pun nak salam, kita boleh sujud sahwi. Kita sujud sahwi kemudian bagi salam. Sebab kita ceraian yang panjang tu tak imam kadang-kadang dia fikir, oh aku tak sah. Yang kalau tak imam mengaji lah. Kalau tak imam yang mengaji, dia akan sujud balik. Dia masuk balik, dia takbir, Allahu Akbar, dia sujud sahwi. Kalau Tuhan ingatkan dia balik. Kalau Tuhan bagi lupa, dia lupa terus lah. Kita sujud sahwi. Itu ceraian tu tak putus lagi. Jangan kita tema Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita pun sujud sahwi buat seorang. Tak boleh. Dah tunggu. Ada ceraian, ada lagi ikutan tu, kedua tu ada lagi. Tak putus lagi. Takut-takut sekali dia masuk balik, Allahu Akbar, dia masuk, dia sujud sahwi. Kita boleh ikut. Walaupun dia ada bagi salam, dia masuk balik. Itu masalah dia. Jangan potong ikut dah dia. Tapi kalau nak potong, niat muparakah keluar. Dan jika ia makmum tidak niat muparakah kerana qudwah, tidak putus ia dengan salam imam yang terlupa, bahkan panjang ceraian selepas salam. Dan diiktimannya tidak batal qudwah itu kerana kekal qudwah di sini. Masalah ini tidak yakin, kerana boleh jadi imam itu memberi salam ia dengan sengaja, maka terputuslah kedua dengan salam itu. Dan jika rokok dan iktidal ia makmum pada rakaat selepas salam imam dan sebelum panjang ceraiannya, saya batallah sembahyangnya. Macam tadi dia bangkit tu, dia tak niat muqam, dia tak niat apa? Dia tak niat muparakah. Lepas tu dia pergi rokok, dia pergi apa? Batal. Sebab dia niat tu bangkit nak tunggu tu imam, tiba-tiba dia tak putus. Dia pergi putus kita, dia pergi rokok aja. Tu imam bagi salam, dia pun bayanglah. Kita buat sendiri dah. Walaupun dia putus, kita niat. Sebab dia buat tu kita yakin dia terlupa. Mana kedua kita duk ikut lagi. Sebab kita nak ikut. Masalahnya pasal kita nak ikut. Kalau kita tak mau ikut, kita putus awal lagi. Awal tadi ni. Rakaat pertama tu. Saya kata tu senang lah. Kau anu balik dah. Yang kita duk ikut dia. Besok jumpa awak, aku berderah awal lagi. Lepas dia baca-baca, aku nyara. Aku bagi muparakah dah. Aku berderah aku dah. Hampa nak ikut-ikut lah. Dia balik pergi duduk kena sana dah. Kita kena buat lain pula. Kalut lah. Macam kita muparakah dah lah. Kita muparakah dah, kita tak ikut imam ni kat awal ni. Kau. Jangan kita dia karut lah. Lepas tu kata, masuk balik kan? Saya tak boleh lah. Nama muparakah tak boleh lah. Tak boleh dah. Tak boleh lah. Dah kita keluar tak boleh lah. Mana kita kalau kita masuk lain, niat kita kacau lah. Kita dah niat putus dah. Ni dalam tadi dalam sembahyang lagi. Dalam ikutan lagi. Kalau kita dah putus dah, kita tak boleh masuk dah. Tak boleh masuk dah. Kita tak boleh masuk. Tak boleh. Kalau kita rakaat pertama, dia jadi macam ni, kita pun putus. Kita niat keluar. Lepas tu kita nak masuk balik, tak boleh dah. Dan jika rokok dan i'tidal ia makmum pada rakaat selepas salam imam dan sebelum panjang ceraiannya, saya batallah sembahyangnya. Belum dia rokok makmum tu belum tak panjang lah. Ceraian dia tak panjang ni, makna kata kalau nisbah pada Zaidan ni 9 patah perkataan. Ada ulama kata sembahyang satu rakaat panjang juga. Tapi yang kata betul itu masa Nabi, dia 9 patah perkataan. Ya Rasulullah, wahyu barukah ini hari? Rasulullah kata, wahyu baru pun tidak, apa pun tidak. Kemudian mai tanya Abu Bakar, betul ke? 3 je ni asal. Nabi pun bangkit buat satu lagi. Mana kata panjang jugalah tu. Macam kita kalau duk tengok tu, jadi kita duduk belakang kena tengok macam tu lah. Imam kalau astagfirullahalazim, la ilaha sampai 10 kali dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali tu bukan pendek dah tu. Panjang dah. Kita pun bolehlah rokok, boleh sujud.
Kalau kata pendek tu sat tak boleh batal. Mengikut ihtimal yang pertama dan tidak batal mengikut yang kedua. Yang lebih rajihnya daripada dua ihtimal itu ialah yang pertama. Batal lah. Takutlah noh, jaga. Dan imam dan makmum lupa sujud sahwi. Pemilah lah. Ni kena pergi tahun depan kot. Tahun depan lah noh. Tahun depan lah, insyaAllah. Imam dan makmum lupa sujud sahwi. Kita jumpa lagi tahun depan lah. Kalau ada usia kita jumpa tahun depan. Tak lama dah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka. Alhamdulillahil alamin insyaallah.